Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni malam ketiga. Kita teruskan lagi bicara kita tentang tajuk asam garam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi, insya-Allah malam ni kita teruskan lagi perbicaraan kita, bicara kita tentang kitab ini. Dan malam ni kita masuk pada tajuk isteri Rasulullah tunjuk perangai depan orang ramai. Tuan-tuan, itu tajuk dia tuan-tuan. Itu tajuk dia. Isteri Rasulullah tunjuk perangai depan orang ramai. Okay. Kisah masih ada cemburu ya tuan-tuan. Kita baca tentang matan dahulu sebelum kita masuk kepada kisah penceritaan. Baik. An Anas, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ba'd nisa'ihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin بصحفة فيها طعام فضربت النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانلقت. الله أكبر. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها طعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم. ما شاء الله. ثم حبث الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan satu hari Nabi berada di rumah salah seorang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian salah seorang ummahatul mukminin, ummul mukminin menghantar sepinggan makanan. Dan tak duduk lama cerita ni, Nabi bersama dengan sahabat duduk di rumah ummahatul mukminin ni, ummul mukminin ni. Duduk di rumah ummul mukminin ini, Nabi kumpul dengan sahabat-sahabat. Sebab apa? Riwayat ni daripada Anas bin Malik. Bila kumpul dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba datang daripada makanan daripada isteri Nabi yang lain. Bawa datang ke rumah ummahatul mukminin ini. Isteri Nabi yang ada di situ, bila datang ni, bawa ni, maka tak semena-mena isteri Nabi yang ada di situ memukul tangan khadam. Yang bawa ni adalah khadam isteri Nabi yang lain. Maka bila tengok khadam dibawa makanan, terus isteri Nabi yang seorang ni pergi dekat khadam tu, dia tepuk, dia pukul tangan khadam tu sehingga pinggan tu jatuh dan pecah. Sofa ni dia macam talam daripada kayu. Jatuh tu pecah tuan-tuan. Allahu Akbar. Kemudian Nabi sendiri yang mencantumkan semula serpihan pinggan itu dan meletakkan semula makanan di atasnya. Baginda berkata, bila talam pinggan tu jatuh, sahfah jatuh, maka pecah. Bila pecah, bukan pinggan macam kita tuan-tuan. Kalau pinggan ni pecah habis. Ni pinggan kayu tuan-tuan, pinggan kayu. Ni panggil sahfah. So, kita baca sikit. Sahfah ni iaitu pinggan, dulang atau talam yang biasanya diperbuat daripada kayu. Itu makna sahfah. Jadi kita boleh faham sendiri, imagine sendiri. Bila jatuh, pecah ni makna terbelah lah. Lalu makanan pun jatuh. Bila makanan tu jatuh, Nabi pun ambil balik serpihan sahfah tu tadi, Nabi cantumkan balik, Nabi letak makanan tadi. Kemudian Nabi bagi tahu kepada khadam tu. Nabi pergi dekat khadam tu. Nabi kata apa? Wa yaqulu gharat ummukum. Nabi pergi pada khadam tu, Nabi kata ibumu sedang cemburu. Tuan-tuan. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Nabi pergi pada khadam tu, Nabi kata ibumu sedang cemburu. Allah Rabbi. Kemudian Nabi menahan sebentar khadam itu sehingga dibawakan pinggan lain daripada rumah tu. Nabi tahan khadam tu, Nabi ambil pinggan lain adalah rumah.
ibu Ummul Mukminin ni, Nabi pun menghantar semula pinggan yang elok kepada isteri Nabi yang dipecahkan pinggan ni. Maknanya tukar pinggan yang pecah tadi, dah pecah nak macam mana, tak boleh nak buat apa dah. Maka Nabi pergi ambil pinggan yang baru, maklumlah sama sofah yang baru. Maka Nabi bagi pada khadam tu untuk dibawa balik. Nabi menyimpan pinggan yang pecah di rumah isteri Nabi yang memecahkannya tu. Riwayat Al-Bukhari. Dan ditambah lagi dalam riwayat yang lain, faja'ala yajma'u fiha at-ta'am wa yaqulu gharat ummukum kulu fa'akalu. Nabi pun semula meletakkan semula makanan di atasnya. Baginda pun bersabda, puan kamu, ibu kamu tengah cemburu, makanlah. Nabi beritahu pada sahabat, makan. Maka para sahabat pun makan. Masya Allah, tabarakallah. Ni tuan-tuan, ni akhlak Nabi tuan-tuan. Kita boleh imagine tak tuan-tuan, akhlak Nabi SAW. Kalau kita mungkin tidak lah tuan-tuan. Kalau kita mungkin tak lah kot. Isteri ni dia punya cemburu sampai peringkat lagu tu tuan-tuan. Nabi tak marah. Nabi tak ada nak kata-kata apa-apa pada Ummul Mukminin yang pecahkan pinggan ni. Nabi tak kata apa-apa. Nabi bagi tahu pada khadam, ibumu sedang cemburu. Masya Allah, tabarakallah. Ni sahabat-sahabat ada ni tuan-tuan. Sahabat-sahabat tengok, sahabat-sahabat berhati. Sahabat-sahabat tengok akhlak Nabi SAW. Nabi tak marah, tak kata apa-apa pada Ummul Mukminin ni. Nabi dia bagi tahu pada khadam, ibumu sedang cemburu. Kemudian Nabi pergi pada sahabat, bagi tahu pada sahabat, makan. Ibumu sedang cemburu. Masya Allah, akhlak Nabi tuan-tuan, hebat. Masya Allah, tabarakallah. Maka dalam pengajaran hadis ni tuan-tuan, beberapa pengajaran yang kita dapat ambil. Yang pertama, Nabi sangat menjaga air muka. Itu karakter Nabi tuan-tuan. Nabi sangat menjaga air muka isterinya. Sebab tu Nabi tak kata apa-apa. Nabi marah pun tidak. Nabi tegur Ummul Mukminin ni pun tidak. Bahkan Nabi tak kata apa-apa, terus makan, buat macam tak ada apa-apa berlaku tuan-tuan. Tu Nabi cukup jaga air muka. Sebab tu kita tuan-tuan, bila kita duduk di khalayak, apa je perlakuan isteri, tolong jaga air muka dia. Begitu juga dengan isteri, tolong jaga air muka suami. Jangan kita jatuhkan maruah pasangan kita di hadapan orang ramai. Ni sebab tu nak marah ke, nak kata apa-apa ke, nak tinggi suara ke, jangan buat depan orang ramai. Ni tu akhlak Nabi tuan. Nabi tak marah langsung, Nabi tak kata apa-apa langsung pada Ummul Mukminin ni. Yang kedua, Nabi menghargai usaha isterinya. Isteri yang bawa makanan tadi, pergi rumah Ummul Mukminin yang seorang ni, bawa makanan, dia buat dekat rumah untuk diberikan jamuan. Tiba-tiba makanan ni tadi, seorang isteri ni dah pecahkan, makanan tu jatuh. Apa yang Nabi buat? Nabi jaga tuan-tuan. Nabi tak nak burukkan lagi konflik tuan-tuan. Apa yang Nabi buat? Nabi ambil pinggan yang baru, tapi sama tuan-tuan, nak buat macam mana? Tu dah sahabat yang sama. Alhamdulillah, Nabi ambil pinggan yang baru di rumah Ummul Mukminin ni, Nabi ganti balik supaya nanti bila sampai di sana tak berlaku konflik. Ni tu akhlak Nabi tuan-tuan. Cukup jaga tuan-tuan, cukup jaga. Ni cukup menjaga. Dua-dua dia Nabi jaga. Hak cemburu pun Nabi jaga, hak yang menyebabkan kes cemburu pun Nabi jaga. Dua-dua Nabi jaga. Ya Allahu Akbar, tu akhlak Nabi SAW. Kemudian disebutkan lagi, para ulama berkata, hadis ni memberi isyarat bahawa tidak dihukum orang yang sedang cemburu. Tuan-tuan, ulama bagi tahu pada kita, jangan kita hukum orang yang cemburu. Isteri yang cemburu jangan kita hukum tuan-tuan. Dan tindakannya ketika cemburu kerana pada ketika itu akalnya sudah terhalang disebabkan rasa marah. Ini tuan-tuan, cemburu ni dia amarah. Sebab tu Nabi ajar kita macam mana nak menyelesaikan kecemburuan. Orang tengah marah, kita marah, maka habis, hancur, rosak. Marah macam mana? Macam mana nak atasi? Orang tengah marah, isteri tengah marah, suami tengah marah, maka redakan dengan apa? Diam.
buat tak tahu buat tak tahu, buat macam tak ada apa-apa berlaku. Marah tak guna tuan-tuan. Sebab apa? Dia sedang dalam keadaan kecemburuan yang menguasai akal. Dia tak boleh berfikir secara rasional. Tak boleh fikir dah secara rasional. Sebab tu kadang-kadang penyapu naik, pinggan mangkuk naik. Nah, pinggan mangkuk naik ni heavy metal punya bini ni. Pasal apa? Cemburu. Dia tak boleh fikir secara normal lagi dah. Cemburu tu menguasai diri dia. Sifat marah tu menguasai diri dia. Tambah lagi cucuk-cucuk iblis syaitan dan sebagainya. Lepas tu kita cara macam mana? Ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu marah-marah, tak perlu cakap tekin-tekin, tak perlu nak kata apa-apa. Biar kecemburuan tu akhirnya nanti hilang. Dah ibarat kata macam tak ada apa-apa yang berlaku. Faham Baik, ni pengajaran kepada kita yang cakap juga. Pasal benda ni kita baca ni bukan setakat untuk tuan-tuan, tapi untuk diri ni. Sebab apa? Benda ni kita kena belajar. Semuanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjuk satu demi satu pada kita. Baik. Kemudian diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah sendiri bahawa orang yang sedang cemburu tidak akan nampak apa yang ada di bawah lembah daripada atas. Aisyah bagi tahu apa dia? Sayyidatina Aisyah bagi tahu orang yang dalam keadaan cemburu dia tak akan nampak dia tak akan nampak apa yang di bawah lembah ketika mana dia berada di atas. Dia tak nampak. Terhijab semuanya. Kebenaran terhijab, kebaikan terhijab, semua terhijab. Yang orang dalam keadaan cemburu. Hati-hati. Sungguh Ibnu Mas'ud berkata, sungguh Allah sudah tetapkan rasa cemburu pada wanita. Sesiapa yang bersabar dengan mereka, baginya pahala seorang yang mati syahid, dalam Fathul Bari. Allahu Akbar. Kita ulang balik. Ibnu Mas'ud kata apa? Sungguh Allah sudah tetapkan rasa cemburu pada wanita. Allah dah tetap. Tak boleh nak kata apa-apa, tak boleh nak nafi. Cemburu tu dah tetap pada wanita. Memang wajib ada perasaan, tuan-tuan. Dan benda yang ada fitrah kepada seorang wanita. Sesiapa yang bersabar dengan mereka, baginya pahala orang mati syahid. Sabar, kita dapat pahala orang mati syahid. Allahu Akbar. Makna fadilat cukup besar, tuan-tuan. Sabar kepada kecemburuan ni, fadilat dia cukup besar pada kita. Allah bagi pada kita pahala yang sangat besar di atas kesabaran kita. Sebab tu sebagai suami, bila isteri cemburu dengan kita, sabar. Tambah lagi yang berada isteri 2, 3, 4, lagi cabaran dia lagi besar. Maka sabar dengan terina isteri. Sebab apa? Lumrah orang perempuan, Allah letakkan kecemburuan pada diri mereka. Cemburu tanda cinta, cemburu tanda kasih. Kalau tak ada cemburu, maka hilang rasa cinta. Bila ada cemburu, itu makna ada rasa cinta dalam diri seseorang pada kita. Okey, baik. Kemudian lagi, sikit lagi, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukil ulasan Ibnu Arabi bahawa Rasulullah tidak menghukum Ummul Mukminin yang buat pecah pinggan sekalipun dengan teguran, kerana boleh jadi baginda faham bahawa Ummul Mukminin yang menghadiahkan makanan pun berniat hendak menyakiti madunya. Ni kata Ibnu Hajar, kemungkinan hak yang bawa mai makanan tu pun dia niat pun tak baik juga, nak buat cemburu. nak buat cemburu. Dah kawan ni cemburu dah, bawa makanan nak bagi cemburu lagi. Itu pandangan setengah ulama terhadap permasalahan ini. Memang lain merakamkan bahawa Ummul Mukminin yang cemburu itu lekas-lekas siapkan makanan setelah tahu madunya menghantar makanan. Ditambah pula dengan ini sifat semula jadi yang kuat cemburu berbanding madunya yang lain. Boleh kata semua hadis tentang isteri Nabi yang cemburu, beliaulah orangnya. Siapa orangnya ni? Yang kita duduk panjang 14 minit kita bercerita ni. Ini lama sikit tuan-tuan, boleh 14 minit. Siapa orangnya ni? Siapa isteri Nabi yang kuat cemburu ni? Tak lain tak bukan, tuan-tuan. Kebanyakan ulama tidak berkhilaf tentang masalah ini, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Masya-Allah. Seorang yang sangat kasih cinta pada Nabi, sangat sayang pada Nabi. Kuat cemburu dia. Cemburu tanda cinta, cemburu tanda kasih, cemburu tanda nak ambil perhatian. Tu cemburu isteri, tuan-tuan. Bila isteri kita cemburu pada kita, bermakna cinta dia mendalam pada kita. Kalau dia tak ada cemburu dengan kita, maka tidak ada cinta lagi pada kita.
Sebab tu syukur kalau kita memiliki isteri yang cemburu pada kita. Sebab apa? Masih ada cinta dia pada kita. Jangan kita jadikan cemburu itu sebagai alasan untuk kita marah, untuk kita tengking dia, untuk kita buat apa-apa yang tak sepatutnya. Sebab apa? Sebab cemburu itu bukti cinta dia pada kita. Dia cemburu sebab apa? Sebab hati dia terusik. Banyak faktor. Seorang wanita dia tak akan terusik hati kalau kita tak melakukan perkara yang boleh membuatkan hati dia terkesan. Jadi tuan-tuan, dia bidadari syurga kita, dia orang yang kita cinta. Jagalah hati dan perasaan dia sebagaimana Nabi ajar pada kita. Nabi sangat menjaga hati dan perasaan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, khususnya Sayyidatina Aisyah yang sememangnya kuat cemburu, tuan-tuan. Allahu akbar. Jadi mudah-mudahan kita sebagai suami, perkara ini kita jadikan sebagai ilmu pada kita. Bicara ini kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Sebagai seorang suami, kita jadi suami yang terbaik sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siru ala barakatillah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.